warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fizan bin Muhammad Jainun ingin membentangkan robotik dalam sektor pembinaan bagi subjek Intelligent Construction SBEC 4842. Sebelum tu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Encik Iman, Encik Hanif dan Encik Aidil. Okey, sebelum kita meneruskan lagi tentang robotik dalam pembinaan, saya akan membincangkan pasal pengenalan. Okey, dalam pengenalan dia ada 3 topik yang saya akan bentangkan. Pertama adalah sejarah robotik itu sendiri, garis masa perkembangan teknologi robotik dan sejarah sektor pembinaan. Okey, robotik dalam pembinaan kan dia ada 2 pandangan, satu pandangan umum dan lagi satu adalah pandangan daripada segi sains teknologi. Kan pandangan umum yang mengetahui robotik dengan alam pembinaan ini adalah sektor yang sebenarnya berbeza kan di masa dahulu dan di masa sekarang orang cuba menggabungkan menjadi terhubung kait antara satu bersama lain kan. Sebab tu wujudnya teknologi robotik untuk melaksanakan kerja-kerja yang berat dan rumit. Okey, ini adalah sedikit perkembangan sejarah teknologi robotik itu sendiri kan. Daripada tahun 1645 kan, kita tahu Leonardo da Vinci melukis beberapa plan bagi robot, and then terus ke tahun 1770 kan, Pierre Jacques Desrosiers, seorang pembuat jam, telah mencipta boneka mechanical kan. Mechanical itulah yang berfungsi, dia adalah basic untuk mencipta robot, dan seterusnya semakin lama sampai tahun 1900 mula tercipta beberapa produk kan, terciptanya enjin kan, macam Nikola Tesla pun telah berjaya mencipta bot kan yang dikawal melalui radio kawalan jauh. Panjang cerita kan, kita cuba pendekkan sampailah yang terkini pada tahun 2000 bila Honda melancarkan Asimo, iaitu robot yang seakan-akan manusia kan. Lepas tu dia mengeluarkan Epson pada 2004 mengeluarkan prototype robot yang boleh terbang dan terkecil. Pada tahun 2005 pula, Universiti Cornell membina robot replika yang pertama dan seterusnya sampailah sekarang kan 2018. Sony telah berjaya mencipta haiwan peliharaan pintar kan yang berbentuk anjing yang dikenali sebagai A-Ball. Kan robot ini dia memang stabil kan. Kalau kita pernah tengok dalam video-video di YouTube kan ataupun iklan komersial, memang ada satu robot yang berbentuk anjing kan, kita tendang dia, dia memang stabil. Okey, untuk penggunaan dalam pembinaan, okey, dia ada beberapa jenis kan. Dan selanjutnya nanti Encik Iman dia akan terangkan secara detail berkenaan dengan robot-robot yang ada, yang digunakan dalam alam pembinaan. Okey, seterusnya saya serahkan pada Encik Iman. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Iman akan terang sedikitlah
berkenaan dengan jenis robotik dalam sektor pembinaan lah, yang kita nampak sekarang ni ada dalam 7 jenis robotik, iaitu demolition robot, bricklaying robot, welding robot, 3D printing, drones, exoskeleton dan humanoid. Seperti kita tahu, 6 yang teratas ni adalah jenis robotik yang sering digunakan pakai ataupun sedia lah dari segi teknologi dia tu. Maksud kata sedia digunakan. Kalau humanoid ni dia masih memerlukan masa lagi lah. Even sekarang pun masih ada robotik tu, tapi dalam peringkat awal lagi lah, bukannya final product lagi lah. Okay, untuk demolition robot ni, dia robot untuk kerja-kerja demolition ataupun cakap kerja-kerja peruntuhan ke apa kan, demolition lah kan. Basically dia sama juga dengan machinery seperti excavator yang ada wall hacker ke apa semua tu kan. Tapi untuk demolition robot ni dia lebih untuk skala yang kecil, untuk ni lah kerja yang berskala kecil lah, untuk hacking ke apa ke, bukan itulah. Untuk bricklaying robot, untuk ni lah susun bata punya robot, basically dia ada arm dia tu dia akan assemble robot lah, akan assemble bata ataupun IBS pun ada juga sekarang ni. Untuk welding robotik sama juga dengan konsep bricklaying robot, cumanya dia lebih pada tertumpu kepada ni lah welding. Sering kali kita nampak dalam sektor automotif, kita nampak macam kereta nampak robotik yang welding part-part dalam kereta tu lah. Seterusnya adalah 3D printing robot. Seperti kita sedia maklum, ini adalah teknologi yang paling kita rasa terdekat dengan kita. Mana kata semua orang boleh memiliki lah, daripada kecil sampai ke besar. Cumanya yang kecil ni kita boleh dapat lihat dia menggunakan dalam bentuk kotak saja. Kita pakai Precision CAD software dan kita boleh proses item seperti item yang kecil lah, seperti casing telefon, macam-macam lah, cup holder ke apa ke, dia macam tu kecil. Untuk yang skala besar, mostly kita dapat lihat kat negara luar lah. Dalam Malaysia pun belum lagi dapat kita lihat lah. Seperti yang kita dapat lihat yang advance sekarang ni, boleh buat rumah menggunakan wax. Dia akan dia akan keluar daripada nozzle dia tu menggunakan material seperti polimer ataupun tanah liat, layer by layer lah, sampai dia akan keluar jadi rumah lah. Tapi dia akan memakan masa yang panjang lah untuk satu rumah tu lah, satu benda tu. Terusnya adalah drone. Basically saya cuma nak highlight ada 2 juga drone. Seperti kita sudah maklum, drone ni adalah teknologi ataupun robotik yang mudah kita dapat lah. Drone ni boleh dikatakan multifunction juga. Seperti kita boleh gunakan drone sebagai surveying drone dan monitoring drone. Surveying drone ni kita boleh buat survey daripada pandangan burung, maksudnya daripada langit lah, daripada atas lah. Kita boleh buat scanning geographical apa semua tu, infra apa semua tu, kita boleh dapat lihat lah. Seterusnya adalah monitoring drone. Monitoring drone ni dia lebih kepada pematiannya drone lah, untuk kita perhatikan kerja apa. Yang keburukannya adalah drone ni, monitoring drone ni dia tiada privacy lah. Setengah orang tidak suka lah, dia ganggu privacy. Antara kelebihan dia adalah lebih kecil dan mudah bergerak dalam satu kawasan yang limited ataupun sempit lah dari segi accessibility dia. Okay, seterusnya adalah exoskeleton. Exoskeleton ni dia basically macam humanoid, tapi dia separa humanoid. Boleh kata macam dia bentuk exoskeleton macam tulang kan. Dia tulang di belakang, di kaki. Dia akan ni lah, kegunaan dia adalah untuk enhance kita punya dari segi limitation strength kita lah. Kalau kita guna badan kita tak mampu mengangkat barang yang berat, kita boleh pakai exoskeleton lah untuk angkat barang yang lebih berat. Dan exoskeleton ni ada terbahagi pada 2 juga, iaitu seperti mechanical dan fully electric
mechanical ni dia tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat sebab dia bukannya direct power seperti electrical. Dan electrical ni lebih kuat lah, boleh keupayaan dia tu lebih meluas lah, seperti kita boleh angkat lebih beban yang berat dan kita boleh menggunakan jangka masa yang panjang berbanding dengan mechanical, dia cuma recharge. Okay, seterusnya adalah humanoid robot. Humanoid robot ni dia development yang lama lah. Cumanya pada 2013 tak silap saya ada satu produk yang mereka hasilkan bentuk seperti human jugalah, ataupun orang panggil Atlas, untuk projek Atlas tu. Itu version yang pertama lah. Version yang kedua dikeluarkan oleh Jepun tak silap saya untuk version kedua. Dari situ kita nampak lah robot tu boleh membuat kerja seperti mengangkat kayu, batu bata, dan cuma satu benda yang saya nak highlight, yang humanoid ni masih belum lagi sedia lah untuk kegunaan ni. Masih dalam peringkat awal walaupun developmentnya sudah lama. Okay, itu saja part saya untuk type robotik yang ada dalam sektor pembinaan ni lah. Seterusnya saya akan jemput Hanif Zainal untuk bentangkan sedikit tentang kos dalam robotik dalam pembinaan ni. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hanif Zainal. Terima kasih Encik Iman. Okay, saya sekarang ni akan menceritakan tentang untuk kos robotik dalam construction industry lah. So, kos tu adalah satu total amount, jumlah duit yang di mana dia keluar dan masuk. So, jadi kita nak tahu di mana dia keluarnya kos, di mana dia masuknya kos. Bila kita sentuh pasal kos dalam robotik ni, dalam construction industry, mestilah kita akan menceritakan tentang robotik tu kita apply dalam construction industry. So, bila kita apply tu, kita nak tahu kita punya kos tu dalam keadaan yang terkawal ataupun tidak. Kita kena planning lah untuk kita punya robotik kos ni. Okay, jadi first kali saya nak cakap, of course lah, kos robotik ni dia akan mengurangkan banyak manfaatnya. Dapat mengurangkan kita punya banyak aspek yang dapat kita kurangkan lah. Contoh salah satunya kita dapat kurangkan, kita akan dapat kualiti yang lebih baik. Bila kita cakap kualiti yang lebih baik, itu maksud kita akan tak perlu lagi untuk kita membaiki pulih, redo ke, kalau kita ada komen dengan arkitek kita kena buat balik semula ke, tak adalah. So bila adanya robotik ni, kita akan dapat kualiti yang lebih baik daripada kita pakai pekerja biasa. Okay, untuk yang kedua pula, kita akan improve daripada segi safety. So bila manusia, kita cakap pasal safety dekat site, kita perlukan body harness, hook. So this equipment semua mostly saya rasa macam expensive sikit lah untuk safety. Jadi bila kita pakai robot, kita tak perlukan untuk safety lah. Maksudnya kita akan, even kalau jadi apa-apa pun dia akan rosak. Bukan nyawa lah. Kalau nyawa, yes, kita kena nilaikan lah. Kita kena jaga lah. Untuk yang ketiga bagi saya pasal increase productivity. Bila kita pakai robotik ni, kita dah tak ada masa. Maksud saya kita tak ada masa tu maknanya kita tak ada macam pekerja, manusia. Bila manusia ni, bila dia bekerja, dia kena ada rehat. Macam site saya, tak tahulah kalau site lain, macam site saya 10.30, jam 10 pagi dia akan rehat. Lepas tu jam 12 dia akan rehat. Lepas tu jam 3 dia akan rehat. Lepas tu jam 5 akan rehat. Jadi banyak time yang rehat. Bila diorang bekerja, rehat, dia akan naik turun tangga dan itu akan buang masa lah bagi saya. Jadi bila kita ada robotik ni, dia perlu rehat juga. Tapi bila dia dah rehat, dia terus operation. Dia maknanya dia terus jalan. Tak ada macam manusia. Manusia bila rehat, dia akan lemau. Dia akan take time untuk dia build balik dia punya ni lah, energi lah. Okay. Lagi kita akan dapat kurangkan material yang wastage. Maksudnya material yang kita buang lah. Selalu kalau salah je kita buang. Kalau salah je kita buang. Jadi penggunaan material yang berlebihan dekat site yang rosak semua tu, itu pun adalah salah satu kos yang kita dapat jimat.
bila kita ada robotik ni, kita akan cut through cantik-cantik ikut apa yang requirement daripada arkitek nak lah. Depends dengan drawing lah. So specific drawing semua kita ikut. Jadi kita takkan ada wastage punya masalah lah. Macam sekarang kita tak ada robotik. Okay. So untuk classifykan untuk cost ni, yang tadi saya panggilkan itu untuk cost saving lah. Maksudnya benda-benda yang ni yang kita akan dapat menjimatkan cost. Okay. Jadi untuk cost classify kita ada macam kita nampak yang dekat tengah-tengah tu kan. Kita akan ada kos pembangunan untuk robotik, kita akan ada kos pelaburan untuk robotik. Lepas tu kita akan ada kos setup untuk robotik, kos penyelenggaraan robotik. Biasalah robot mesti ada penyelenggaraan. Lagi kena ada kos operasi. Lepas tu kos indirect dan pengurangan kos capital. Okey. Jadi untuk yang sebelah kiri tu saya nak cakap pasal CAGR. CAGR tu itu adalah dia punya CAGR ni adalah satu kadar pertumbuhan tahunan compound atau biasa kita akan panggil CAGR. Benda ni adalah salah satu kaedah untuk kita kira bila kita kira dan menentukan pulangan kita semula apabila kita membuat satu pelaburan. Bila kita melabur duit dekat robotik ni, kita kena buat calculation. Sama ada dia ni ada tak untungnya dekat satu company. Mungkin akan mula-mula akan provide, mula-mula bila kita nak start robotik ni, ya, of course ada baru. So bila kita nak start robotik ni, mestilah kita akan keluarkan dana yang besar. Bila kita keluarkan dana yang besar, kita kena kira balik adakah untuk long term benda ni akan bagi benefit kat kita balik. Contoh macam bagi total amount yang besar. Okey, contohlah macam dalam kat belah kanan tu. Belah kanan tu attention opportunity in construction robotic market. Ini kita punya fokus. Fokus USA punya lah. Antara tahun 2018 sampai tahun 2022. Tahun 2018 tahun 2022. So bila tengok CAGR dia ada beza dalam 16.8%. Which is kalau ada nampak yang warna kelabu tu kan, USD 76.6 million. Lepas tu bila 2023 dia dapat 166.4 million. So kat situ dia dah dapat suatu kepulangan yang besar lah, maknanya tak rugilah. Okay. So dekat yang bawah tu nampak yang dekat bawah tu dia akan ceritakan dia punya function. 2018 warna kelabu, 2023 warna kuning. Dia akan state lah function dia mana, demolition, 3D printing, bricklaying, concrete structure, finishing work, door and window installation and others. So kalau dapat lihat dekat gambar tu, nampak warna merah banyak, akan lebih banyak lah CAGR je, maknanya lebih banyak profit dia lah. Okay, next. Okay, pasal kunci kewangan. Kunci kewangan ni, ini pun salah satu cara untuk kita membuat satu pengiraan sebelum kita apply robotik ni masuk ke dalam satu construction industry. Kita kena kira lah sebab kita nak mengelak daripada rugi. Untuk lebih spesifik, kita kena perlukan formula-formula macam ni lah. BCR ni adalah dia punya benefit cost ratio. Benefit cost ratio. Dia ada satu formula untuk kita kira adakah dia akan dapat balik berapa cost ratio yang akan dapat lah. So untuk nombor 2 tu pula ROI. ROI adalah return on investment. Okay, itu yang nombor 3 is PBP, payback period. Itu nombor 4 adalah IIV, iaitu initial investment value. And then the last one is NPV, net present value. Okay, ini adalah satu kiraan, satu formula. Ada kiraan formula dia untuk kita mengelakkan daripada kita menghadapi kerugian yang besar. Jadi sebelum kita sesuatu untuk melabur sesuatu seperti robotik ni, kita perlu come out dengan semua ni formula and then kita kena study out. So kita akan counter balik kalau anda kata akan terlebih kos, so kita kena counter balik macam mana. Okay, jadi itu sajalah untuk saya terangkan pasal kos. Saya serahkan kepada kawan saya
ideal untuk menceritakan tentang kelebihan sistem robotik ni. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Saya Aidil. Saya akan menerangkan berkaitan dengan kelebihan sistem robotik. Kelebihan pertama yang terdapat kita manfaatkan daripada sistem robotik ni adalah kita dapat mempertingkatkan keselamatan di tapak bina dengan menggunakan kawalan kejuruteraan yang kita dapat pertingkatkan. Sekarang apa yang dilakukan di site, kita menggunakan kawalan kejuruteraan yang ada. Dengan adanya sistem robotik ni kita dapat menambah baiklah dari segi pekerjaan di tempat yang kritikal. Kita dapat menggantikan robot untuk melakukan kerja-kerja tersebut. So kita dapat kurangkan lagi risiko berlakunya kemalangan di tapak bina, yang mana kita tahu dekat tapak bina ni terlalu tinggi kadar kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa. So yang kedua, kelebihan sistem robotik ni ianya dapat meningkatkan produktiviti dalam mendapatkan output. Robot ni dibina untuk mempertingkatkan produktiviti. Berbanding dengan manusia, robot ni mampu memberi output yang lebih banyak kerana dia tidak bergantung kepada sifat-sifat manusia yang bergantung pada mood dan sebagainya, dan waktu kerja pun terhad berbanding dengan robot, iaitu robot hanya perlu diselenggara dan ianya boleh di-set up berapa lama dia nak bekerja. Dan yang ketiga adalah penjimatan. Penjimatan ni dari segi banyak perkara. Yang pertama, masa lah, dari segi masa. Sebab apa? Sebab robot ni mampu bekerja boleh kata 24 jam. Kalau kata seminggu pun seminggu boleh, kecuali waktu dia perlukan selenggaraan. Yang kedua, dia boleh mengelakkan pembaziran bahan lah. Sebab bila robotik ni dia lebih tepat, ketepatan dia, precision dia bila buat bekerja, kita yang set up, manusia yang set up programkan macam mana dia nak bekerja. Dan dari segi penjimatan kewangan, penggunaan robot ni mampu memberi penjimatan kewangan dari segi in the long run. Sebab penggunaan robotik ni dia melibatkan capital cost yang besar, tapi pada jangka masa yang panjang, ianya akan mengurangkan kos yang tidak diingini lah, sebab dia meningkatkan produktiviti. Okey, untuk kekurangan dalam sistem robotik pula, sistem robotik ni dia meningkatkan pengangguran manusia, sebab robotik ni dia berfungsi untuk menggantikan ketidakcekapan manusia ataupun mengurangkan kebergantungan kepada tenaga pekerja. Kemudian ianya bekerja menggunakan repetitif punya teknik, which is berulang-ulang dalam membuat pekerjaan tu. Hanya satu kerja dalam satu masa yang boleh dilakukan oleh robotik. So kalau kita nak set up dia untuk buat kerja lain, kita perlu programkan dia. So benda tu agak rumit. Dan yang ketiga, kekurangan sistem robotik ni adalah dari segi penjagaan. Penjagaan dan penyelenggaraannya terlalu tinggi. Kalau berlakunya kerosakan ataupun routine maintenance, kita kena masukkan jugalah dekat dia punya cost. So kat situ antara salah satu kekurangan je lah. Okey, untuk cabaran-cabaran dalam penggunaan robotik dalam sektor pembinaan ni adalah, yang pertama adalah semestinya cost. Sebab dia melibatkan capital cost yang sangat besar untuk set up sesuatu sistem robotik dalam pembinaan. Yang kedua adalah cabaran dia mengganggu gugat modal insan, which is penggunaan robotik ni menggantikan manusia. Dia mengganggu gugat lah modal insan yang ada dalam sistem pembinaan. Dan yang ketiga adalah kompleksiti. Kompleksiti ni bermaksud dia rumit dalam setiap peringkat sebelum ianya berfungsi, which is sebelum kita menggunakan robot tu, kita perlu set up dia, macam mana ianya berfungsi.
So memerlukan terlalu banyak profesional untuk set up mesin tu sebelum ianya boleh melakukan kerja yang ditetapkan lah. Dan dari segi modal, cabaran dia hanya syarikat-syarikat besar yang mampu laksanakan. SME punya bisnes, ianya memerlukan suntikan modal yang besar untuk set up sesuatu sistem robotik dalam pembinaan ni. So, untuk kunci penyelesaian dia daripada cabaran-cabaran yang ada ni, yang pertama, kerajaan perlu melakukan satu dasar ataupun memberi satu insentif untuk menyuntik kemajuan dalam pembinaan. Dari segi sistem robotik ni, kerajaan perlu membuat sesuatu dasar lah untuk mempercepatkan atau membantu syarikat-syarikat kontraktor ataupun kejuruteraan dalam Malaysia ni untuk mengadaptasi sistem robotik dengan cara menyediakan modal ataupun kos-kos, menyediakan modal untuk menanggung kos pemula untuk memulakan sistem robotik. Yang kedua, CIDB. CIDB adalah kunci penyelesaian kepada cabaran penggunaan robotik dalam pembinaan, which is CIDB ni dia boleh menyediakan latihan ataupun membawa masuk sistem-sistem robotik ke dalam Malaysia dan memperkenalkan kepada kontraktor-kontraktor yang ada di Malaysia lah. Okey, untuk rumusan daripada keseluruhan report ni, kita dapat tahu robot adalah peneraju kepada masa depan sebuah negara. Hal ini kerana manusia mendapat banyak faedah daripada penciptaan robot, kerana robot ni dia memudahkan kehidupan manusia dan menyelesaikan banyak perkara lah, terutama dalam sektor pembinaan ni. Kita mempunyai satu masalah yang kita kekurangan tenaga pekerja, buruh untuk melakukan sesuatu pembinaan lah, daripada segi demolition, welding, lepas tu apa lagi? Contoh macam ikatan bata, kita dengan menggunakan robot ni, kita dapat menyelesaikan, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga mahir. Okey, itulah rumusan saya dan sampai sinilah kami punya pembentangan berkaitan dengan penggunaan robotik dalam sektor pembinaan. Terima kasih.